Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saya memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tuan-tuan yang berada di online sekarang ini yang sudi bersama dalam slot kita pada hari ini berbincang tentang salah satu daripada ulumul Quran, ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran yang kita ingin memahami bagaimanakah penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran. Ya, kita nak berkenalan tentang nama surah dan bagaimana sejarahnya, ya, sejarahnya apabila kita melihat wahyu pertama dan apabila kita mendapat mushaf kita, ia disusun dalam bentuk surah pertama adalah surah Al-Fatihah dan kemudian diikuti surah Al-Baqarah dan seterusnya. Kefahaman ini ataupun sesi ini adalah ruang bersama dengan Ustaz Syari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Sudi ya bersama pada hari ini untuk berkongsi ilmu dengan saya, dengan semua yang ada di online sekarang, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih Ustaz Syari dapat luangkan masa pada hari ini. Sesi kita mungkin sekitar sejam begitu. Dalam tajuk kita, siapa susun surah dalam Al-Quran, ya. Jadi sebagai permulaan mungkin saya perkenalkan sedikit, Ustaz Syari adalah pengarah urusan di Tadabbur Center Ustaz, ya, sebagai founder di Tadabbur Center yang berpusat di Bangi, dan beliau pun sudah selesai, Ustaz pun sudah selesai master di bahagian tafsir, ya, di UKM. Jadi dengan peluang belajar yang luas dalam bahasa Arab dan juga tafsir ini, kita ingin belajar, ya, pada malam ini agar kita dapat ambil pelajaran untuk menguatkan lagi hubungan kita dengan Al-Quran. Itu ada bunyi suara anak saya tu. Okey. Baik. Jadi dengan ini saya serahkan kepada Ustaz Syari, dan format kita ialah tuan-tuan yang berada di online ada soalan, terus type soalan. Saya akan bawakan, mungkin round pertama ini Ustaz akan berkongsi sekitar 10 minit dahulu sebagai pengenalan tentang Al-Quran, tentang ulumul Quran dan juga susunan surah ini 10 minit. Kemudian nanti soalan-soalan berikutnya nanti akan saya tanyakan berdasarkan pada respon tuan-tuan di online. Jadi gunakan ruang komen yang ada untuk bertanya soalan, dan moga-moga mungkin ada yang kata saya tertinggal ke ataupun lambat ke apa ke. Harapnya nanti tuan-tuan boleh tengok rakaman juga. Tapi yang pastinya ilmu ini amat berharga sebagai tanda kesyukuran kita selepas kita menghadapi bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Syawal ini kita ingin istiqamah bersama Al-Quran. Jadi tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran? Kalaulah Al-Quran ini satu ketetapan daripada selain Allah, pasti kamu akan mendapati banyaknya pertentangan di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 82. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul Ismail selaku pengarah urusan Akademi Sinergi Ikhlas, juga pentadabbur bagi My Quran Time. Dan saya bersyukur pada Allah kerana dapat diberikan ruang untuk berkongsi. Terima kasih banyak-banyak pada Akademi Sinergi kerana menyediakan platform ini. Walaupun sebenarnya malam-malam begini agak mencabar bagi saya untuk berkongsi subjek yang berat, kerana soalannya nampak mudah, siapa susun surah dalam Al-Quran, dan saya pun boleh bagi jawapan mudah. Ya. Tetapi soalan ini saya mahu kita lihat dengan perspektif ilmu. Maksudnya mari kita bincang secara ilmiah dalam bahasa yang mudah-mudahlah malam ini, supaya kita dapat sesuatu yang menimbulkan keinginan kepada kita untuk lebih menghargai susunan surah 114 di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, jawapan mudah kepada soalan ini adalah yang susun surah di dalam Al-Quran adalah Allah yang Maha Bijaksana. Selesai dah tu kita punya sesi sebenarnya. Kalau jawapan mudahnya begitu, ya, bagi orang awam cukup faham begitu.
Iaitulah yang susun surah di dalam Al-Quran daripada suratul Fatihah sampai suratul An-Nas adalah Al-Hakim Al-Khabir. Al-Hakim Al-Khabir, yang maha bijaksana dan yang maha pakar, yang maha meliputi pengetahuannya ke atas segala sesuatu. Ya, tetapi pastinya pertemuan kita pada malam ini untuk lebih berbincang dengan lebih ilmiah. Ya, jadi untuk maklumanlah, kalau dibincangkan dari sudut sejarah perbincangan topik ini, ada 3 kem para ulama Al-Quran telah mengemukakan pendapat masing-masing. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur. Ia adalah pendapat yang menyatakan surah-surah di dalam Al-Quran, ya, susunannya adalah diperintahkan oleh Nabi SAW berdasarkan perintah daripada Jibril, ia menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arabnya ia disebut tauqifi. Jadi inilah pendapat yang pertama dan inilah pendapat yang kita pegang, iaitulah pendapat jumhur, sebagaimana inilah yang disebut oleh Al-Imam Az-Zarkashi, Al-Imam Al-Allamah Al-Alusi, ya, Abdul Hamid Al-Farahi dan Abdullah Muhammad Diras. Tetapi kita boleh ambil tahu juga adanya kem yang kedua, iaitulah yang menyatakan 114 surah ini daripada Al-Fatihah sampai An-Nas adalah ijtihadus sahabatu. Ijtihad as-sahabah. Ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum dengan dalil-dalil mereka. Ya, adapun yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan susunan surah-surah Al-Quran ini adalah majoritinya adalah tauqifi kecuali beberapa surah di mana ia ditentukan oleh para sahabat. Dan surah-surah berkenaan adalah surah Bara'ah dan Al-Anfal. Jadi bukan masanya lah malam ini untuk saya berkongsi dalil-dalil setiap kem. Cukuplah kita anggap perbahasan ini sudah selesai, sudah matang, dan kalau dikaji lah, ya, kalau tuan-tuan puan-puan dalam bidang pengajian Quran Sunnah, ya, terdedah dengan kajian-kajian semasa, memang tak ada orang bincang tentang kritikan kepada susunan Quran surah dalam mushaf. Tak ada orang buat perbincangan begitu. Tetapi yang orang tengah duk bincang, yang orang tengah duk bahaskan adalah rahsia susunan. Kenapa lepas surah ni surah tu sentiasa ada sahaja penemuan terbaru. Yang ni yang dibahas, dan itulah mood para penuntut ilmu Al-Quran daripada zaman Ar-Razi lagi tuan-tuan, iaitulah zaman 600 Hijrah, rasanya dalam 700 tahun lepas, sehinggalah kepada zaman hari ini kajian tidak pernah selesai. Orang duk kaji angka selepah pun tak selesai, orang duk kaji Al-Quran pun tak selesai. Ya, rahsia-rahsia itu sentiasa ditemui, yang menyebabkan para ulama rasa apa yang mereka temui tidak pernah ditemui oleh orang-orang sebelum mereka, lalu mereka menghasilkan kitab-kitab tafsir. Okeylah. Dalam baki masa lebih kurang 5 minit lagi ni sebelum Al-Fadhil Ustaz Fazrul berkongsi soalan kalau ada, kita katakan begini, mengapa pendapat jumhur menyatakan susunan surah adalah tauqifi? Kerana kita share dulu hujah yang mudah-mudah. Sebagaimana susunan ayat ditentukan oleh Allah, maka demikianlah susunan surah. Itu sahaja jawapannya. Sebagaimana ayat-ayat Quran, Nabi tidak berhak untuk menentukan. Nabi diperintahkan. Nabi diperintahkan sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita kepada kita, bila ayat satu-satu ayat turun, Nabi akan memerintahkan penulis wahyu, da'u hadhihi al-ayat fi surati allati yudhkaru fiha kada wa kada. Nabi bagi perintah, ayat ni yang baru diturunkan ini, wahai penulis wahyu, seperti Zaid bin Thabit contohnya, wahai Muawiyah bin Abi Sufyan contohnya, tolong letak dalam surah yang tertulis padanya sekian. So Nabi memberikan perintah, dan Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, Nabi bercakap dengan wahyu. Maka penyusunan ayat adalah jelas, ya, para ulama menyatakan ia adalah ijma' para sahabat bahawasanya ia adalah tauqifi. Jadi kalau itulah susunan ayat, ya, maka itulah juga susunan surah.
di dalam Al-Quran. Ya, dan Nabi SAW bersabda, anna Jibril kana yu'ariduni bil Qur'ani kulla sanah wa innahu 'aradani al-'am marratain. Sesungguhnya Jibril selalu menyemak bacaan Al-Quran aku setiap tahun. Kemudian pada tahun ini, yakni tahun di mana Nabi ia menemui ajalnya, beliau, yakni Jibril, telah menyemak sebanyak 2 kali. Aku tak melihat hal itu melainkan isyarat kepada kematian ajalku sudah dekat. Ya, hadis daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Karmani yang wafat tahun 505 Hijrah, lama dah ni, mengatakan hadis ini adalah dalil bahawasanya susunan surah sama seperti susunan ayat. Ini menunjukkan bila Jibril bertemu dengan Nabi, menyemak bacaan bukan sekadar memastikan ayat itu berada pada susunan yang betul, di dalam surah yang betul, tetapi juga Jibril memastikan, Jibril menyemak adakah dalam dada Nabi susunan surah itu berdasarkan susunan di Lauh Mahfuz. Ya, inilah yang juga disebutkan oleh Al-Karmani yang saya sebutkan tadi. Ya, beliau menyatakan Al-Quran daripada Al-Fatihah hingga An-Nas, hakadha tartib min indillah fil Lauh Al-Mahfuz. Wa ala hadha tartib kana yu'ariduhu alaihi Rasul ala Jibril alaihi salam. Nak katanya Nabi menerima perintah untuk menghafaz berdasarkan susunan yang disebut oleh Jibril, berdasarkan susunan yang sudah dinyatakan di Lauh Mahfuz. Antara dalil-dalil penting, ya, yang perlu kita ambil berat tentang mengapa pendapat jumhur ke arah itu. Pertama sekali, kita ambil 2 dalil saja. Saya cuba ambil lagi masa 2 minit, Ustaz. Surah Hud ayat yang pertama. Surah Hud ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Bulatkan perkataan uhkimat. Dalam terjemahan lebih kurang Alif lam ra, inilah kitab yang berlaku padanya uhkimat. Setiap ayat-ayatnya berlaku uhkimat. Telah diihkamkan setiap ayat-ayatnya. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dan ia telah diperjelaskan, diperincikan daripada yang maha bijaksana lagi maha teliti. Maka ulama menyebut al-ihkam yang disebut di sini uhkimat, al-ihkam yaqtadi alla yatakhallal ilaihi ay yukhalal la fi ma'anihi wala fi tartibihi wala fi tanzimihi. Nak katanya dalam bahasa mudahnya, uhkimat itu bermaksud anda takkan jumpa kecacatan pada makna-makna Al-Quran, pada susunan-susunan Al-Quran, dan susunan di situ telah disebut oleh para ulama dengan sekian ramainya adalah antaranya susunan surah. Dan akhir sekali suratul Qiyamah ayat 18, inna alaina jama'ahu wa qur'anah. Jelas di sini ada perkataan na, kami. Menjadi satu tanggungjawab, kalau saya boleh katakan perkataan begitulah. Tanggungjawab Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ambil tanggungjawab untuk melakukan 2 perkara apabila Al-Quran turun pada Nabi SAW. Iaitulah jam'ul Quran wa Quran. Mengumpulkan Al-Quran dalam dada Nabi dan membantu Nabi untuk dapat membacakan semula Al-Quran kepada Quraisy, maknanya kepada manusia. Jadi di sini kita dapat lihat Allah Ta'ala menyebut, ya, dengan kalimah jama'ahu, yakni mengumpulkan setiap sesuatu di dalam Al-Quran, sama ada huruf yang berkumpul membentuk kalimah, kalimah yang berkumpul membentuk ayat, ayat yang berkumpul membentuk surah. It is all come from the God. Semuanya datang daripada Allah. Dan setelah dikumpulkan begitu dalam dada Nabi, ya, demikianlah Nabi membaca kepada manusia berdasarkan susunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama yang lain, ya,
seperti yang disebut oleh seorang ahli tafsir pakar bahasa daripada Baghdad, Masya Allah, Abu Bakar Al-Ambari wafat 371 Hijrah. Ittisaqus suwar kattisaqil ayat wal huruf kulluh anin nabi faman qaddama suratan aw akharaha faqad afsada an-nazmul qur'ani. Susunan, ketersusunan surah sama seperti susunan ayat dan huruf. Semuanya datang daripada Allah, diberitahu kepada Nabi, maka barang siapa, okay, saya tutup dengan ni barang siapa yang mendahulukan mana-mana surah ataupun mengkemudiankan mana-mana surah mengikut akalnya, maka dia telah merosakkan ketersusunan Al-Quran. Ya, kesimpulannya sebagaimana diungkapkan oleh Abu Ja'far An-Nuhas, seorang ahli tafsir dan pakar bahasa daripada Mesir, wafat 338 Hijrah, ta'liful Qur'ani min ajazihi. Sebenarnya susunan Al-Quran ini termasuk susunan surah adalah sebahagian daripada kemukjizatan Quran. Ya, sesuatu yang manusia tidak boleh mendatangkan. Susunannya sama ada dari sudut madmun, dari sudut makna, kenapa lepas Al-Baqarah kena Ali Imran. Semua ini kalau orang yang benar-benar melakukan tadabbur, pasti akan meyakini keindahan susunan berkenaan, petanda kepada ia benar-benar datang daripada Allah. Tidak boleh untuk dilakukan oleh manusia, walaupun manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Saya pause dulu Ustaz Fazrul, wallahu alam. Baik, terima kasih mengucapkan pada Ustaz Syahri memulakan round 1 kita, ya, berbincang tentang siapa yang menyusun Al-Quran. Jawapan pendeknya adalah Allah, ya. Jawapan panjangnya taklah panjang sangat tadi, ya, kerana kita tak berbincang secara mendalam pendapat-pendapat 3 tadi itu. Tapi kita yakin ataupun kita maklumi susunan ini tauqifiyah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana penulis ataupun sahabat nak suka-suka meletakkan perkara ini. Dan saya nak bawakan kepada Ustaz Syahri kongsi di hujung tadi itu, iaitu susunan itu sendiri pun adalah satu mukjizat yang tersendiri, Ustaz, ya. Jadi mungkin Ustaz boleh menyambung sikit perkara tersebut berkaitan dengan Al-Fatihah, ya. Kemudian kita ada Al-Baqarah. Padahal sebenarnya Al-Baqarah itu bukan turun sebagai wahyu pertama. Ya, jadi kita maklum bahawa surah Al-Alaq wahyu pertama, kemudian ada surah Muzammil, Mudassir apa sebagainya. Tapi bila dalam Quran disusunnya Fatihah, Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas. Jadi Ustaz dalam buku saya ada yang bersih lama lah, ya, Compass 114 ni kan. Okey. Baru juga tu Ustaz. Ya, baru juga, ya. Okey, yang awal tu warna kelabu kan. Betul. Jadi bila dalam buku ni ada Ustaz buatkan jadual, ya, jadual 1 hingga 114 itu yang kita tengok dalam mushaf, tapi juga dari segi tertib penurunan Al-Quran, ada ulama yang mengkaji dan susun ikut penurunan tersebut. Kalau Ustaz boleh kongsikan sikit, apakah signifikan kepentingan memahami ikut turutan itu, dan juga tadi Ustaz akhirkan tadi dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, itu juga adalah satu mukjizat. Apa yang perlu kita faham pada kali ini? Silakan. Okey. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul atas cetusan soalan, beberapa soalan. Pertama sekali mengenai turutan Al-Quran ataupun turutan surah menurut sebagaimana diturunkan pada Nabi SAW. Apa kepentingan, apa faedah ilmu Makki Madani ni? Ia disebut ilmu Makki Madani. Dan itu pun ada dalam buku Kompas, di mana setiap kali sesuatu surah saya tulis, saya akan menyebut juga ia surah yang keberapa turun pada Nabi menurut, ya, para ulama seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Dan ternyata pun memang ada 4 karya tafsir, ya, kesemuanya ada 4, 3 daripadanya sempurna 114 surah. Abdul Rahman Haban Nakah Al-Maidani rahimahullah sahaja tidak sempat selesaikan kepada 30 juzuk. Dia tak istilah juzuk lah. Dia hanya sempat sampai kepada suratul Baqarah, lalu beliau wafat. Sebenarnya penurunan surah kepada Nabi ada faedah.
antara faedah berkenaan adalah untuk mengetahui bagaimana tadarruj, bagaimana sesuatu ni seperti dalam hal pengharaman arak, adanya berlaku tadarruj. Satu persatu Allah Ta'ala mengambil langkah untuk mengharamkan arak dengan dalam keadaan kita boleh nampak macam mana ia tidak berlaku dengan drastik. So ibrahnya, pengajarannya manusia dalam hal-hal mengubah perangai seseorang hendaklah memikirkan sebaik-baik ucapan, memikirkan sebaik-baik cara, apa yang disebut sebagai al-hikmah. Batu Al-Quran datang daripada Al-Hakim. Maka ciri-ciri Al-Hakim adalah perkataan yang sesuai, pada orang yang sesuai, pada waktu yang sesuai. Jadi kerana bukan mudah nak mengubah tabiat masyarakat Arab yang sebati dengan perkara-perkara jahiliah seperti minum, maka adanya pendekatan tadarruj. Dengan ilmu Makki Madani, kita tahu ayat mana yang menyebut terlebih dahulu keburukan lebih banyak daripada kebaikan arak tu. Kemudian ayat mana pula yang menyebut sehinggalah kepada akhirnya pengharaman. Tetapi yang ramai barangkali terlepas pandang, dia bukan sekadar tadarruj dari aspek syariat hukum. Dengan mengetahui surah tu turun bila kepada Nabi, maka antara faedahnya adalah kita akan mencari dalam surah itu apakah penawar ketika Nabi berdepan dengan cabaran-cabaran semasa di Makkah atau di Madinah. Sebagai contoh, kita diberitahu, ini contoh saja, saya pun tak ingat, saya tak hafal susunan surah berdasarkan penurunan, katakan kita diberitahu dalam Kompas 114 surah Yusuf contohnya adalah surah yang katakan surah yang tak payah teka-teka, kita ambil terus. Surah Yusuf adalah surah yang turun sebagai surah yang kalau ikut turutan penurunan, surah yang ke-53 turun kepada Nabi. Manakala dalam mushaf, ia adalah surah yang ke-12. Okeylah, angka 53 itu tidaklah penting mana, tetapi sekurang-kurangnya dengan mengetahui 53 daripada 86. Boleh agak tak tuan-puan sekalian? 53 daripada 86 surah yang turun di Mekah sebenarnya bukan 86. Kalau kita teliti memang lebih daripada 86 surah-surah Makkiyah, tapi katakanlah 86 surah yang turun di Makkah yang tiada khilaf para ulama. 53 daripada 86. Itu menandakan awal Mekah ke, tengah Mekah ke, hujung Mekah. Kalau nak lebih mudah, kita ambil 90 surah Makkiyah supaya mudah sikit penonton bola sepak nak faham metafora ni. Perlawanan bola sepak 90 minit. Dan berlaku sesuatu yang menyebabkan turunnya surah, iaitulah pada minit 53. Adakah itu separuh masa pertama atau separuh masa kedua? Ia adalah suasana separuh masa kedua yang sangat kritikal. Sangat kritikal. Ini menunjukkan tentangan sangat dahsyat berbanding di awal Makkah. Maka ketika para sahabat menghadapi tentangan yang sangat dahsyat, surah Yusuf diturunkan. Lalu tercetus persoalan. Bagaimana surah ini boleh memberi kekuatan kepada para sahabat? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin. Ini antara sebab Quran diturunkan secara beransur-ansur kerana mengambil kira suasana semasa. So dengan kita tahu surah tu turun bila, sebagai surah yang keberapa turun pada Nabi, dan barangkali ada ulama-ulama sirah memperincikan lagi suasana yang menyebabkan surah itu diturunkan, maka kita akan dapat satu pengajaran, iaitulah tidak ada surah turun melainkan memberikan kekuatan syifa lima fis sudur kepada para sahabat. Hebat macam mana pun suasana cabaran yang dihadapi oleh Nabi, mereka jadi seronok dengan Quran diturunkan. Jadi ini menjawab persoalan kepentingan mengetahui surah itu Makkiyah atau Madaniyah, dan kalau boleh lebih detail sedikit, awal Mekah ke, tengah Mekah ke, hujung Mekah ke. Kalau kita tahu sirah 13 tahun dengan 10 tahun di Madinah,
ia sangat membantu untuk tadabbur. Sebab tu ilmu sirah tidak boleh dipisahkan daripada proses tadabbur Quran. Kerana ia akan menjawab persoalan apa yang menguatkan generasi terdahulu. Bagaimana generasi boleh lahir seperti Bilal bin Rabah dengan ahadun ahad. Pasti Quran yang memberikan kekuatan. Jadi ini cabaran kita. Kerana ya kita hanya tahu surah tu Makkiyah atau Madaniyah. Ya, menerusi mushaf Quran kita tahulah ini surah Makkiyah Madaniyah. Tetapi kita tidak tahu Makkiyah yang macam mana tu. Jadi di sinilah para ulama seperti Abul A'la Maududi yang menjadi antara sumber penting saya buat peta kat belakang ni. Ya, peta kat belakang ni. Kerana beliau pergi dengan lebih terperinci di mana beliau menyatakan fasa berapa surah ini diagak-agak dianggarkan turun. Dan beliau mengambil metod ataupun manhaj kajian kepada internal surah itu sebelum eksternal ataupun riwayat-riwayat asbabun nuzul. Sebab tu Maududi punya susunan ataupun peta dekat belakang kompas tu anda akan dapati agak bertentangan dengan jadual penurunan surah yang saya ataupun Ustaz Fazrul tunjukkan tadi. Ya, agak ada pertentangan. Nak katanya apa? Ya. Dari satu sudut mengetahui waktu bila surah itu turun, ia akan membantu proses tadabbur Quran, memahami macam mana setiap masalah ada rawatan, setiap cabaran ada penawar. Itulah hikmah Quran turun beransur-ansur. Tetapi jangan lupa tuan-tuan, penulisan tafsir berasaskan susunan surah turun pada Nabi, bukan mengikut mushaf, adalah karya-karya tafsir yang telah dikritik oleh para ulama kerana ia tidak mengikut turutan mushaf. Kita boleh ambil manfaat. Saya pun mengambil manfaat. Terlalu banyak buah-buah tadabbur daripada Al-Allamah Habban Nakah rahimahullah. Tetapi dalam hal-hal menghubungkan antara surah, mereka tidak menyebutkan. Sebab apa? Mereka ta'adzur. Mereka mengelakkan diri daripada perbincangan ilmu munasabah. Kenapa mengelakkan? Sebab macam mana nak jumpa rahsia-rahsia susunan surah kalau Quran mengikut turutan penurunan? Jadi memanglah Quran turun pada Nabi, Iqra' dulu dan berakhir dengan surah An-Nasr dan beberapa ayat-ayat yang seterusnya menjelang kewafatan Nabi. Quran masa turun pada Nabi bermula dengan 5 ayat pertama Al-Alaq dan berakhir dengan beberapa ayat. Dan surah yang sempurna, seingat saya suratul Nasr, itu yang surah paling sempurna turun. Tetapi Quran kita tidak begitu. Quran bermula dengan Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Jadi mengapa begitu? Dan ini pula, penyusunan begini pula sangat kerap berlaku. Pertemuan Nabi dengan Jibril telah banyak melakukan rearrangement. Penyusunan semula, para ulama kata dalam 2 tahun terakhir menjelang Nabi wafat, berlakunya seperti perubahan besar-besaran di mana para sahabat tidak lagi boleh bergantung dengan hafalan mereka sebelum ini, yakni berdasarkan mana turun dulu, mana turun kemudian. Tetapi kesemua mereka menghormati apa yang telah Nabi bacakan semasa mengimamkan solat fardu. Kerana sepanjang Nabi mengimamkan solat fardu ataupun solat tarawih barangkali, di situ ada isyarat pada susunan yang sebenar menurut di Lauh Mahfuz. Maka tinggalkan mushaf yang ada para sahabat menulis berdasarkan penurunan. Seperti Ibnu Mas'ud, seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi bila para sahabat meninggalkan mushaf mereka yang di situ susunan surah berdasarkan nuzuli, penurunan pada Nabi, dan mereka pergi kepada mushafi, maka ini petanda bahawasanya penulisan tafsir-tafsir berdasarkan penurunan surah kepada Nabi tidak diiktiraf. Ia melainkan boleh membantu kita dalam beberapa perkara bila kita nak belajar tentang tadarruj hukum. Boleh ambil banyak manfaat. Tetapi kita kena faham satu perkara. Ya, majoriti para ulama tafsir menulis tafsir dengan mengambil kira susunan surah mengikut mushaf ataupun yang telah diputuskan ya oleh Nabi SAW 2 tahun terakhir sebelum baginda wafat. Ya, kita tak boleh bincang rahsia surah kalau berdasarkan susunan surah mengikut penurunan. Ia tidak membuktikan kemukjizatan Al-Quran, tetapi kita boleh
mendapat banyak pengetahuan. Sebagai contoh, saya baca karya kisah-kisah Al-Quran Dr. Fadl Hasan Abbas rahimahullah. Menariknya, beliau membincangkan contoh ya, kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. Sebab orientalis duk serang Quran ni selalu bawa cerita berulang-ulang, Tetapi Al-Allamah melihat kisah Nabi Adam, surah mana turun dulu pada Nabi? Cerita Nabi Adam. Surah yang kedua yang mana pula turun pada Nabi? Menurut turutan As-Suyuti tadi, surah mana pula yang mention cerita Nabi Adam kali kedua? Ya, menurut turutan penurunan. And then kali ketiga, dan Syekh mengupas perbezaan lafaz. Ya, perbezaan lafaz yang ada, tidak ada pengulangan dalam Quran, bahkan adanya perbezaan lafaz kerana suasana yang berbeza-beza. Suasana berbeza, cerita Nabi Adam diberitahu dalam mood yang berbeza. Suasana berbeza pula, cerita Nabi Adam yang sama dalam cabaran semasa yang Nabi hadapi. Subhanallah. Jadi, itu baru soalan pertama sebenarnya Ustaz Fazrul tanya tadi. Ya. Betul. Soalan kedua pada Ustaz. Ya, sebelum masuk pada soalan kedua tadi Ustaz ya, menariklah bila Ustaz highlightkan soalan pertama tu, iaitu tentang proses penurunan. Ya, tidak banyak ulama yang membicarakannya, ya, tetapi boleh menjadi satu sudut dalam memahami. Kalau Ustaz bawa tadi tentang Nabi Adam dalam surah Al-A'raf contohnya, dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah-surah ada surah Al-Kahfi contohnya. Jadi kalau ikut susunan, ada ulama yang boleh mencerakinkan ataupun menghasilkan tadabbur yang tertentu. Baik. Itu satu sudut Ustaz ya. Dan contohnya lah ya, contoh lain macam doa Nabi Ibrahim kan. Doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, sudah tentulah surah Al-Baqarah itu turun dekat Madinah. Ya. Betul. Jadi kalau ambil sudut mana turun dulu, mana turun kemudian, sudah tentu kalau surah Ibrahim ataupun surah-surah lain yang bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim ini, dia berada kemudian Ustaz ya. Surah Baqarah ini turun, maksudnya kalau dari segi susunan dia letak kemudian, tapi dari segi turunnya itu yang kemudian itulah ya, surah Ibrahim ke surah yang lain. Jadi bila Ustaz akan menyentuh kepada soalan kedua, iaitu mukjizat susunan Al-Quran ini pada Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya sampai ke An-Nas, boleh tak Ustaz sambil menjawab soalan kedua, iaitu mukjizatnya itu bagaimanakah disikapi oleh ulama, ya, macam mana dia dapat tanasub ataupun kaitan antara Fatihah, Baqarah dan sebagainya. Itu pasti akan banyaklah pendapat dan idea-idea ya. Tetapi akan keluarlah soalan tambahan. Ini soalan dalam soalan Ustaz ya. Iaitu macam kisah Nabi Ibrahim tadi kan. Macam mana nak memproses secara ringkas lah, walaupun hari ni hari permulaan kita live begini. Macam mana nak proses? Adakah saya kena beri perhatian pada doa Nabi Ibrahim dekat Mekah itu dalam surah Baqarah, ataupun doa Nabi Ibrahim dalam surah-surah Makkiyah? Boleh tak kongsikan teruslah dalam masa 5 minit ini, ringkas, 5 minit untuk kita memahami ringkas. Silakan Ustaz. Okey, kalau dalam kes doa Nabi Ibrahim, iaitulah Rabbi ja'al hadha, dalam Baqarah ada, dalam surah Ibrahim pun ada. Jadi Ustaz Fazrul tanya tadi, apa premis yang perlu dipegang kalau satu orang nak berpegang pada doa yang macam sama, satu dalam Baqarah, satu dalam Ibrahim. Mana satu Ustaz kita nak pilih ni? Kita kena tahu kita ada masalah apa. Kita dalam hidup kita ada masalah apa. Dengan kita mengetahui apa masalah kita, maka kita rujuk Al-Quran pada sudut pandang yang kita merasakan bersesuaian dengan masalah kita. Ya, adakah masalah kita masalah Makkiyah atau masalah kita masalah Madaniyah? Sebab itulah para ulama menemui tema-tema apabila mengkaji surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Sebagai contoh, antara tema-tema surah Makkiyah, walau banyak macam mana sekalipun,
dia ada uniformity, dia ada satu maudhu' iaitulah menegaskan hal-hal akidah. Jangan melakukan syirik, mengambil sekutu. Maka sebab itu dalam doa Nabi Ibrahim ada penegasan akidah. Seperti yang kita sebutkan tadi dalam surah Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim telah berdoa dan di situ Nabi Ibrahim telah mention, wa idza qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi kenapa dalam doa ni ada hal-hal tentang Allah jadikan negeri ini ya sebagai negeri yang aman dan jauhi anak pinak saya daripada penyembahan berhala, kerana tema tadi tu. Tema ini ya mengambil kira surah ini turun di mana, dengan suasana yang bagaimana, dengan kelompok masyarakat yang bagaimana. Nyata berbeza daripada Madinah. Madinah berbeza. Walaupun doa Nabi Ibrahim yang kelihatan seperti sama, tetapi tema kepada surah Al-Baqarah ini ya barangkali ada perbezaan ya di Madinah. Jadi antara yang disebut oleh para ulama kita ya maqasid ataupun maksud surah Al-Baqarah adalah menegaskan keyakinan kepada hari ghaib, hari pembalasan, ya, hari kebangkitan, ya. Sebab itu ada cerita tentang sekumpulan masyarakat yang tak percaya pada hari pembalasan. Sebab tu nama surah pun Baqarah sebab ada kaitan dengan cerita ya mati hidup balik, nak bagi tahu siapa pembunuh, kan, dalam surah Al-Baqarah, nama surah tu sendiri. Sebab itulah kita akan mendapati kesatuan tema surah paling panjang dalam Al-Quran ini ya terbukti pada doa Nabi Ibrahim. Sebab tu saya ada buat kajian Ustaz Fazrul. Saya tak nak tunjuk tapi adalah belakang ni. Di mana kisah Nabi Ibrahim ini antara penemuan saya lah. Saya tak reveal ke orang tapi ini istimewa lah malam ni. Penemuan saya adalah kisah Nabi Ibrahim adalah kisah yang menampakkan maksud surah berkenaan. Di mana ada cerita Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, kita tahu cerita Nabi Ibrahim bertebaran, bukan semua dalam surah Ibrahim. Bahkan dalam surah Ibrahim hanya babak doa sahaja. Surah yang cerita Nabi Ibrahim ni banyak dalam Quran, tetapi seandainya, saya bagi dalam bahasa mudah lah ni ya, bukan bahasa akademik. Seandainya tuan-puan nak tahu surah tu pasal apa, tuan-tuan cari cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ternyata kalau kita tengok doa Nabi Ibrahim dalam suratul Baqarah, ya, saya ni tak apa Quran ni masalahnya ni, belik-belik sekejap, kita akan jumpa surah Al-Baqarah, doa Nabi Ibrahim, kita akan jumpa pada ayat 126. Jadi jangan miss Ustaz Fazrul pada hari yang ke-19 My Quran. Ustaz pasti akan menyentuh doa ini barangkali lah Ustaz kan. Wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Jadi kita boleh faham siyak ataupun konteks ayat itu juga menunjukkan bagaimana mustahilnya tanah Makkah kering kontang tak ada air, tapi kerana doa Nabi Ibrahim adanya kebangkitan kehidupan selepas kematian. Dan doa Nabi Ibrahim juga berkenaan dengan itu. Penduduk di sini adalah penduduk yang jadikan mereka orang yang mempercayai Allah dan hari pembalasan. Jadi itu soalan sisipan Ustaz Fazrul tadi. 5 minit dah kot Ustaz. Memang lost sekarang ni. Soalan yang sebenar tu tak tahu jawab ke belum. Okey, baik. Jadi Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih bila Ustaz dah maklumkan tadi sebenarnya penurunannya dekat surah Ibrahim tu dulu, kemudian barulah dalam surah Al-Baqarah ya. Tetapi dari segi bagaimana kita nak mengambil manfaat daripada surah, satu yang Ustaz kongsi tadi berdasarkan pada kes, sama ada kes kita Makkiyah ataupun Madaniyah ya Ustaz ya. Dan Ustaz nyatakan tadi bahawa menariknya lagi ialah kalau kisah Nabi Ibrahim itu dia menjadi kajian Ustaz tadi menjadi objektif ataupun maksud bagi surah tersebut. Itu satu tajuk yang rasanya
menarik pada siri akan datang, ya, kalau Ustaz boleh kongsi nanti. InsyaAllah. Dan sudah tentunya tadi mengapa soalan ini tercetus lantaran kita bercakap tadi mukjizat Al-Quran, salah satunya dari segi susunan yang ada dalam mushaf sekarang, ya. Dan soalan yang dibawakan oleh Adam Afiq, katanya, saya ada soalan berkaitan dengan mukadimah Ustaz tadi. Apakah kriteria yang diletakkan untuk mengaitkan hikmah antara surah dari satu surah kepada surah? Ini ada kaitan dengan soalan kita sekarang ni lah, yang tadi tu. Seterusnya, sebelumnya, bagaimana ulama mengaitkan hikmah satu surah kepada surah selepasnya sebelumnya. Jazakumullah khair. Jadi ilmu tanasub itu tadi Ustaz, ataupun ada ilmu lain yang perlu diketahui. Silakan Ustaz boleh berkongsi. Terima kasih Ustaz Fazrul, terima kasih pada saudara Adam Afiq. Ilmu munasabah ataupun ilmu mengkaji rahsia antara surah ni, dia ilmu yang sebenarnya datang kemudian. Inilah yang dipesan oleh guru saya Dr. Wan Nasruddin bila saya nak kaji ilmu munasabah ni. Beliau berpesan, sebelum pergi pada Al-Biqai, sebelum pergi pada Ar-Razi, cuba jenguk dulu tokoh-tokoh bahasa di zaman lampau. Ya, seperti Abdul Qahil Ar-Jurjani, kerana kebahasaan melahirkan munasabah. Seseorang yang tak faham bahasa Arab dengan kekayaan sastranya takkan boleh menemui tanasub. Kerana ada tanasub yang jelas, ada tanasub yang kurang jelas. Dalam hal-hal kurang jelas bagaimana? Ya, sebagai contoh yang jelas, ya, tanasub yang jelas. Saya suka petik apa yang disebut oleh Al-Allamah Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini yang jelas. Contoh yang jelas adalah perhatikan surah akhir Al-Masad dengan Al-Ikhlas. Okey, kalau kita perhatikan, ya, akhir surah Al-Ikhlas, akhir suratul Masad, ya, Allah Ta'ala memulakan dengan ayat-ayat yang berakhir dengan ba, wa tab, wa ma kasaba, dhata lahab, hammalat al-hatab. Tetapi pengakhirannya adalah fi jidah hablum mim masad. Ada dal di situ, dan tanasub kelihatan jelas dengan suratul Ikhlas, kerana keseluruhan suratul Ikhlas berakhir dengan huruf dal yang sama. Ini dalam kategori tanasub yang jelas. Antara contoh lain tanasub yang jelas antara surah adalah surah Hawamim. Surah Hawamim, kerana di dalam Al-Quran surah Hawamim benar-benar berada di satu tempat. Tidak sebagaimana surah Tahmid, surah Musabbihat yang tidak ditempatkan sekali. Jadi ini dalam kategori yang nampak jelas. Duduknya sebelah-sebelah, dekat-dekat, sama ada sama dia punya penghujung ayat, ataupun adanya kesamaan pada pembukaan ayat. Tetapi kebanyakannya, ya, tanasub ataupun hubungan antara surah sama macam ayat-ayat Quran, kebanyakannya tak jelas. Jadi orang yang tak ada asas kebahasaan, ya, dia akan mengalami kesukaran. Apatah lagi kalau bergantung pada terjemahan. Saya bagi contoh. Kalau kita perhatikan dalam surah Ali Imran, ketika Allah Ta'ala bercerita mengenai perang Uhud, tiba-tiba datang ayat 120. Allah Ta'ala cerita pasal peperangan Uhud dengan segala kecamuk peperangan. Tiba-tiba muncul ayat mengenai jangan, ya, mendekati riba. Ayat 120 surah Ali Imran. Okey, surah Ali Imran, kalau tuan-tuan perhatikan, di mana Allah Ta'ala berfirman, surah Ali Imran ayat 100, maafkan saya, bukan ayat 120. Okey, maaf, ayat 130, minta maaf. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jadi apa cerita perang Uhud tiba-tiba muncul pasal riba? Terima kasih Ustaz Fazrul, terima kasih. Jadi persoalan why ini yang menyebabkan adanya ulama muncul mengatakan dah. Tak payah nak sibuk-sibuk kaitkan ayat dengan ayat. Dan antara yang mengatakan begitu ketika ayat 130 ini adalah, ya,
Al-Imam Ar-Razi yang terkenal dengan tanasub, beliau mengatakan tidak perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya kerana ini adalah ayat yang membawa cerita baru. Tetapi Ar-Razi rahimahullah memetik apa yang disebut oleh Al-Qaffal. Nak katanya, beliau mengakui ada yang menyebut munasabah. Dan ini yang menarik, di mana antara yang disebutkan oleh Al-Qaffal adalah ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang faktor-faktor kepentingan, faktor-faktor kemenangan dalam peperangan Uhud, kamu sepatutnya boleh menang dan mengekalkan kemenangan. Tiba-tiba Allah Ta'ala membawa ayat ini kerana apa? Kerana harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrik ketika pusingan pertama kaum muslimin menang adalah harta-harta yang asasnya adalah riba. فَلَعَلَّ ذَلِكَ يَصِيرُ دَاعِيًا لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى الْإِقْدَامِ عَلَى الرِّبَا حَتَّى يَجْمَعُ الْمَالِ. Jadi Allah Ta'ala didik kaum muslimin jangan tergesa-gesa. Al-iqdami ala riba. Harta rampasan perang tu asasnya adalah riba. Jadi itu satu pendapat. Itu satu pendapat sekurang-kurangnya. Walaupun pendapat ini barangkali dikritik, lemah. Tetapi sekurang-kurangnya nak katanya, sekurang-kurangnya ketika para ulama tidak jumpa kaitan, ada yang menemui kaitan. Kita tengok pula apa kata 200 tahun selepas Ar-Razi, iaitu Al-Biqai. Beliau mengatakan riba di sini adalah tambahan. Maksud asal perkataan riba adalah tambahan. Maka Allah Ta'ala nak didik kaum muslimin agar memelihara diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, iaitulah qabla itmami hazimatil adu alal ghanaim. Nak katanya, selagi belum selesai perang, jangan pergi kejar benda-benda yang berstatus nilai tambah. Benda yang berstatus nilai tambah, ya. Tambah itu kata Al-Biqai, tuan-tuan boleh baca sendirilah kalau mampu. Ia adalah riba dari sudut bahasa. So dia ada kaitan. Bukan tak ada kaitan. Tetapi tidak boleh dinafikan, ya. Ulama terbatas sebab manusia belaka, ada yang jumpa, ada yang tak jumpa, ada yang tak jumpa dulu, sekarang abad ke-20 orang baru jumpa kaitan tu. Jadi inilah yang disebut sebagai sisi kemu'jizatan Al-Quran, di mana ia akan terus berlaku kajian-kajian pada mengemukakan, ya, sentiasa ada sahaja, ya, penemuan terbaru untuk membuktikan keselarian mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Sama ada ayat ke ayat, atau surah ke surah. Jadi Al-Fadhil Ustaz Fazrul, saya cadangkan juga boleh membaca An-Naba'ul Azim Ustaz, sebab Ustaz sedang bawa Baqarah. Saya rasa Baqarah penuh dengan asbabun nuzul, penuh dengan babak-babak yang setengah orang kata memeningkan kepala, kejap perang, kejap penyusuan, kejap rumah tangga, lepas tu perang balik. Jadi antara ulama yang terkehadapan pada menghubungkan, dia macam jahit baju lah Ustaz, baju yang pelbagai, tetapi bila jahit cantik batiknya tu. Pelbagai warna bila dicantumkan dengan jahitan yang baik, dia jadi cantik. Ini dilakukan oleh Abdullah Muhammad Diras. Antara yang boleh kita semua bacalah untuk lebih menghargai susunan surah Al-Baqarah Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz berkongsi ya tadi tentang soalan daripada Adam Afiq tadi, iaitu bagaimana kriteria untuk mengaitkan antara satu surah demi satu surah, ya. Secara ringkas yang saya dapat daripada jawapan Ustaz tadi itu, ulama terus mencari tanasub kaitan antara satu ayat kepada satu ayat yang lain. Dan bila Ustaz cakap bahawa susunan itu sebagai satu mukjizat dan ianya dikaitkan dengan tanasub ataupun ilmu munasabah, ya, ilmu keterkaitan itu, adakah itu sahaja ilmu yang ada? Pasal nampak ilmu munasabah ni macam menggunakan akal, kan? Ataupun sebenarnya apakah untuk kita dapat memahami kaitan dengan ayat dengan ayat, ataupun dari surah ke surah, agar bila berinteraksi dengan mana-mana bacaan, ceramah dan sebagainya, yang mendengar sekarang ini terpimpin. Paling kurang pun dia tahulah, okey, individu ini menggunakan framework ini ataupun kaedah ini dan sebagainya. Kalau Ustaz boleh berkongsi
agar kita dapat menghargai susunan itu sendiri sebagai satu mukjizat, bukan sekadar kita tertawan tapi menawan tetapi rupanya ini bukan ada ilmu di sebaliknya. Silakan Ustaz. Ya. Asas penting dalam memastikan munasabah ataupun tanasub itu terpimpin adalah kemampuan seseorang dalam hal tafsir bil ma'thur. Barangkali itu statement yang paling ringkas saya boleh buat. Tafsir bil ra'yi sudah pasti kedudukannya adalah selepas tafsir bil ma'thur. Okey, saya bagi contoh untuk lebih jelas. Seseorang mengaitkan antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy, di mana menggunakan kekuatan tafakkur, ya, dan tadabbur, lalu akhirnya mengatakan dua surah ini mengajar kita dua nikmat yang manusia selalu lupa. Al-Fil adalah nikmat keamanan yang Allah kurniakan, manakala Quraisy adalah nikmat kemajuan yang Allah kurniakan. Tanpa dua perkara ini, mana-mana negara sukar untuk survive apabila tak ada keamanan, tak ada kedaulatan. Yang kedua, kemajuan. Jadi, dengan pengetahuan tafsir bil ma'thur, dan yang paling tinggi dalam tafsir bil ma'thur adalah mentafsirkan ayat dengan ayat. Jadi, kalaulah satu orang berkata, tanasub antara surah Quraisy kenapa selepas surah Al-Fil? Kerana nikmat yang kedua selalu manusia lupa adalah nikmat kemajuan selepas keamanan. Itu statementnya. Sudah pasti statement itu, ya, adalah ijtihad, akal yang dikurniakan Allah. Ia adalah tadabbur, ya, read behind the text. Tetapi jika tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang nikmat manusia yang selalu manusia lupa, adakah di dalam Al-Quran ada kisah-kisah Nabi-Nabi yang diuji dengan nikmat keamanan dan nikmat kemajuan? Maka ia adalah munasabah yang diterima. Kerana di akhirnya kita kena faham, ilmu munasabah ini memang ijtihad belaka. Memang ijtihad belaka. Tetapi, ya, asasnya adalah sokongan dan dokongan kepada kenyataan ulama berkenaan daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi ataupun qaul, ya, para sahabat. Bila ada sandaran, munasabah itu diterima. Bila tidak ada sandaran, apatah lagi bertentangan dengan ayat-ayat Quran, munasabah itu mesti ditolak. Kerana tidak boleh dinafikan. Ulama-ulama Syiah pun terkedepan dalam hal-hal kajian munasabah ni, tuan-tuan. Tetapi kita faham asas kita adalah tafsir bil ma'thur. Mungkin ungkapan guru kami Al-Fadhil Al-Ustaz Profesor Zulkifli Muhammad Yusof boleh menjadi rumusan yang baik untuk kita ada sikap dalam hal ini. Dengar, kalau saya boleh bacakan. Oleh itu dapatlah dirumuskan bahawasanya ilmu munasabah adalah ilmu yang mengkaji hubung kait ayat dengan ayat, surah dengan surah di dalam mushaf resam Utsmani. Okey, satu. Dan yang penting, hubungan itu mestilah menjelaskan makna menerusi hujah-hujah yang kukuh dan dapat diterima akal. Seseorang tidak boleh gopoh dalam mencari sesuatu munasabah tanpa merujuk terlebih dahulu keseluruhan juzuk ayat dan keseluruhan surah Al-Quran. Yang ni yang saya maksudkan tadi. Dia kena pastikan kenyataan-kenyataan tanasubnya itu ada dokongan, ada sokongan daripada tafsir bil ma'thur. Mana-mana je lah. Setelah berpuas hati dengan pandangan yang menyeluruh, barulah ia mencari, ya, apabila telah berpuas hati dengan pandangan menyeluruh, barulah ia mengeluarkan munasabahnya. Dan kita orang awam ini, ya, bukan orang awam lah, kalau pelajar Quran ini, dia kena menapislah mana kuat dalilnya munasabah, mana yang dalilnya tak berapa kuat. Kita ambil yang kuat sebagai salah satu antara yang membantu proses kita tadabbur, menghargai ketersusunan surah dan sesuatu ayat. Itu je lah respon saya, Ustaz Fazrul. Baik. Minta maaf Ustaz kalau tak menjawab soalan. Ya, Alhamdulillah, itu sebagai satu panduan, ya, kepada umum dalam mendengar ceramah ataupun berinteraksi dengan tanasub
Al-Quran ini, pasal mungkin itu satu perkara yang diinginkan. Selama ini orang membaca terjemahan Al-Quran ataupun mendengar Al-Quran ini macam istilahnya melompat-lompat, tak ada kaitan. Dan bila tahu sebenarnya dia seperti baju tadi tu, jahit-jahit jadi batik, cantik jadinya, memang itu menarik perhatian. Tetapi Ustaz beritahu tadi, ulama-ulama contohnya daripada aliran Syiah pun menggunakan kemahiran berfikir mereka itu, tetapi bila sandaran makthur, sesuatu yang ada asas ilmu yang kuat itu tidak dijelmakan, jadi dia boleh mengganggu pun. Sebenarnya saya ada je kawan-kawan yang memang suka berfikir, tapi bila dia baca literature ataupun bacaan daripada kumpulan Syiah, dia sampai terpengaruh kan, disebabkan oleh gaya berfikirnya itu. Kadang-kadang pasal dia pun tak tahu apa itu makthur ataupun macam mana nak tentukan ini lebih kuat ataupun lebih lemah, ya. Jadi itu yang disimpulkan tadi Ustaz maklumkan tentang ilmu, ya, dan ilmu dalamnya itu ilmu makthur, tambahan-tambahan ilmu bahasa Arab itu amat membantu untuk menapis, ya, perkara tersebut. Betul. Itu adalah seruan kepada saya, kepada semua yang mendengar sekarang, ilmu ini terus berjalan untuk kita dalami, agar interaksi kita dengan Al-Quran ini menjadi lebih efektif lagi, insya-Allah. Ustaz, di peringkat hujung ini mungkin saya bawakan satu respon daripada Sakinah Hanum, ya. Ini mungkin dia tak dijawab dalam program inilah, ya. Tapi ini menarik. Kalau kita lihat susunan surah adalah satu mukjizat dari segi susunannya. Kalau kita lihat dekat sini susunan Al-Quran sudah lengkap, tetapi apakah keunikan susunan yang lengkap tadi? Saya lihat perjalanan setiap surah ini seperti satu perjalanan penerangan dari satu destinasi ke satu destinasi. Surah Baqarah seperti pengenalan beragama, ya, dan apakah yang perlu dalam beragama. Kemudian surah Ali Imran lebih kepada pengisian beragama melalui contoh-contoh sirah Nabi. Jadi Ustaz, ini mungkin Ustaz menyimpulkan, ya, mungkin ada kaitan dengan perjumpaan kita yang akan datang. Sebenarnya salah satu pendapat yang dulu saya pernah dengar, yang ajar sikit lah ketika di luar dahulu bersama dengan Syekh Omar, salah seorang guru lah ketika di luar negara dulu. Beliau berkongsi tentang Syekh Farahi, ya, Al-Imam Farahi, dan juga anak muridnya Islahi, dan dia memperkenalkan tentang nazam, tentang ada tunjang-tunjang ke tiang ke macam mana Ustaz? Amud, ya. Amud itu. Jadi saya first time lah dengar, pasal biasanya dengar ulama-ulama daripada Arab, tapi bila dengar pasal beliau adalah first American yang graduate daripada Azhar, dan dibawakanlah ulama-ulama kawasan Pakistan ni lah. Urdu tak faham kan? Hanya bergantung pada orang Pakistan. Dan bila dalam buku Kompas 114 ini, Ustaz maklumkan tentang Syekh Farahi, ya, ada kaitan dengan Islahi. Mungkin 1-2 minit kesimpulan sebagai preview sesi akan datang. Boleh Ustaz kongsikan? Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz berikan ruang dan peluang untuk berkongsi. Mungkin pengakhiran ini saya menimbulkan sebab-sebab untuk kita menghargai Al-Quran dari sudut susunan. Umpamanya beginilah. Kita macam yang disebut oleh yang bertanya tadi, saya lupa puan tadi. Surah ini umpama sebuah perjalanan dari negeri ke negeri. Dan bayangkan anda sampai di satu buah negeri selepas ratusan kilometer bermusafir. Tiba-tiba anda mendapati masuk je sempadan negeri, pintu gerbang berkenaan. First kali, ya, selepas berjam-jam dalam perjalanan, first kali anda temui selepas pintu gerbang adalah kedai makan, kedai minum. Kemudian anda teruskan perjalanan, anda temui tandas pula. Anda teruskan perjalanan, ada surau masjid pula. Kemudian ada bank. Kemudian ada mall, ada playground. Jadi perhatikan elok-elok ketersusunan berkenaan. Orang yang benar-benar bermusafir dan lapar, dia pasti menghargai first kali yang dia jumpa adalah kedai minum, kedai makan. Dia pun makan, dia pun minum. Orang yang ego sombong, dia tak ada lapar, tak ada dahaga, dia tak berhenti kat situ.
Tapi orang yang lapar, orang yang dahaga, dia akan berhenti, dia akan makan. Dan bila dia berhenti dia makan, dia teruskan perjalanan, elok sangat dah depan tu tandas pula. Memang munasabah lah depan tu tandas. Dia pun berhenti kat tandas tu. Dah lalang kat tandas. Waktu solat dah masuk. Ambil wuduk siap-siap. Teruskan perjalanan. Ada masjid pula. Memang munasabah lah. Ayat selepas tu pula dah. Memang munasabah lah lepas tu ada surau, ada masjid sebab nak solat. Tapi kita juga lepas solat, kita ada anak-anak. Anak-anak nak happy-happy bila dah masuk negeri orang ni nak beli barang-barang. Jadi Alhamdulillah lepas solat, naik kereta balik, jumpa bank. Sebab duit dah mengalir banyak beli makanan tadi. Jumpa bank ambil duit sebab apa? Sebab depan bank tu pula adanya mall, adanya playground. Jadi ini perumpamaan. Nak katanya susunan yang bijaksana dilakukan oleh ketua negeri berkenaan pada memahami psikologi musafir yang masuk ke dalam negeri berkenaan. Walillahil mathalil ala. Allah Ta'ala lebih bijaksana ketika menyusun ayat dan menyusun surah. Itulah wallahu a'lam Ustaz Fazrul. Baik, terima kasih Ustaz. Perumpamaan untuk kita memahami, kita akan kagum kepada arkitek, engineer semualah, banyak pihak yang terlibat dalam menyusun satu negeri seperti mana yang Ustaz maklumkan sebentar tadi, bukan kerja seorang kan. Banyak orang, satu yang bagi idea, siapa yang nak beritahu dia punya seninya dan sebagainya, agar pengalaman itu pengalaman yang amat indah bagi satu keluarga yang ada anak seperti mana Ustaz maklumkan tadi. Dan bercakap tentang perumpamaan itu, Allah lebih tinggi daripada itu, ya. Allah lah yang menjadikan arkitek, engineer itu. Engineer itu pun dah nampak dia ini adalah negeri family friendly kan. Apatah lagi bercakap tentang humble friendly, ya, yang friendly untuk memimpin kita dalam hidayah menuju Allah, mendapat rahmat, mendapat syurga. Sudah tentunya Allah menyusun itu dalam bentuk yang amat indah. Dan inilah sebagai pengenalan untuk sesi kita yang akan datang Ustaz, ya. Mungkin di buku ini ada dia punya isinya. Saya amat ambil manfaat banyak Ustaz, ya, daripada buku ini. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dan itu sebabnya bagi tuan-tuan yang di online, kalau katakan pada sesi akan datang, sebelum sesi akan datang mungkin 2-3 minggu akan datang, boleh bertanya pada Ustaz, nanti dapatkan buku ini, baca-baca dulu, ya. Rasanya mudah untuk dibaca, tapi kita nak juga bincangkan agar ilmu menghargai, memaknai susunan dalam Al-Quran ini akan menambah lagi keakraban kita kepada Al-Quran. Moga-moga Al-Quran yang biasanya orang baca banyak bulan Ramadan, sekarang ini orang Syawal pun dah mula banyak disebabkan ada PKP Ustaz, ya. Dan ruang ilmu begini harapnya membantu melonjakkan lagi, sehingga kan ia bukan hanya dihargai oleh satu kumpulan sahaja, ya. Biasanya orang cakap baca Quran banyak ni yang dah pencin, ya. Tetapi bagi orang yang ingin bersamalah menikmatinya pada setiap masa dalam keadaan keserabutan yang berlaku di dunia ini, harapnya sesi ini membantu, ya. Dan kita doakan Ustaz, moga nanti kita dapat pilih satu tarikh 2-3